secara keseluruhan. Maka dari itu dapat dikatakan bahawa sabar adalah separuh daripada keimanan. Dalam kita bersyukur, maka kita kena belajar untuk kita jadi sabar dalam hidup kita. Oleh sebab itu, sabar itu ada 3 macam. Sabar ni ada 3 keadaan, iaitu sabar untuk melakukan ketaatan. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Juga sabar menghindarkan diri daripada kemaksiatan. Yang saya sebut tadilah, maknanya dua-dua ni kita kena ada dua-dua dalam diri kita. Waktu mana kita taat pun kita kena sabar. Waktu mana kita berhadapan dengan maksiat pun kita kena sabar. Sabar diri kita, jangan terjebak dengan perkara maksiat. Dan sabar menerima bahaya dan malapetaka. Bila kita berhadapan dengan ujian-ujian Allah pun kita diajar supaya sabar juga. Itulah makna kehidupan secara keseluruhan. Maka dari itu dapat dikatakan bahawa sabar adalah separuh daripada keimanan. Ni yang kita fahamlah. Sabar itu separuh daripada keimanan. Bila kita banyak dalam diri kita ni rasa kesabaran, itu menunjukkan kita ni sedang dalam keadaan meyakini dan beriman dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ni. Sebab sabar itu sebenarnya adalah suatu maqam ataupun pendirian ataupun satu kedudukan daripada sekian banyaknya makam-makam keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang tiada satu pun daripada kesekian macam makam keimanan melainkan wajib diharungi dan disertai dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Tak ada satu pun daripada makam-makam keimanan ini melainkan wajib diharungi dan disertai dengan kesabaran dalam melaksanakan yang disebut dengan perintah Allah. Sabar kan? Dalam hidup kita ni, sembahyang kena sabar, baca Quran kena sabar, kemudian kita mendengar kuliah ni pun kena sabar. Sabar je, tunggu ustaz sampai. Kadang-kadang ustaz dah sampai, kemudian kita pula tak sabar. Ataupun nak sebutnya dalam diri kita ni, ada je dalam hidup kita ni kesabaran dalam mendidik diri kita menjadi semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kesabaran itu tidak ada dan lenyap perasaan dalam hati seorang, maka yang akan menggantikan tiada lain hanyalah rasa keluhan dalam hati. Itu yang jadi ramai di kalangan kita ni mengeluh. Terkeluar perkataan-perkataan yang tak baik daripada diri kita. Punca apa dia? Kerana tak sabar. Bila seorang tak sabar, kita akan jumpa, kita akan dapati dalam hidup kita ni yang disebut dengan keluhan-keluhan. Bibir-bibir di kalangan kita ni akan sebut yang tu, sebut yang ni. Punca apa dia? Kita tak sabar dalam berhadapan dengan sesuatu ujian yang kita lalui dalam kehidupan kita. Padahal mengeluh itu sangat tercela. Anda faham ya? Bila kita mengeluh je, dicela dalam Islam. Kita kan kadang-kadang bila kita masak je, tak ada orang makan masakan yang kita masak. Kita mula mengeluh, menyesal aku masak banyak-banyak. Kemudian tak ada pula orang nak makan. Habis pahala kita. Tu dicela. Dalam Islam ni, Islam dia tak nak pada kita ni, dalam hidup kita ni, kitanya banyak mengeluh. Bila kita mengeluh, tanda kita ni jadi tak sabar dalam setiap ujian yang kita lalui dalam hidup kita. Islam dia ajar supaya kalian kena tahan je lah. Bibir kita pun kena tahan. Perasaan benci kita pun kena tahan. Lama-lama pendam je. Lama-lama pada diri kita ni, bila kita pendam je, dihilang dengan begitu je. Kerana apa dia? Kerana kitanya boleh bertahan. Diri kita ni jaga. Tubuh badan kita ni kita jaga. Dia panggil suasana yang kita lalui pada diri kita. Dan sama sekali tidak ada baiknya siapa-siapa yang mengeluh, maka hilang kebaikan yang dilakukan pada diri dia. Yang kita buat tadi, kadang-kadang kita basuh kenderaan. Saya buat contoh yang mudah. Basuh je kenderaan, dah bersih dah, hujan turun, hujan lebat. Misal contohnya. Ada orang yang dia pula dia kata, Allah menyesal basuh kereta tadi. Kalau tahu macam ni pun tak basuh lagi kereta. Ni
Ni kesan daripada apa dia? Kesan daripada kita ni tak sabar. Bila kita tak sabar ni, akan keluar keluhan. Sebab tu, dalam hidup kita ni, siapa yang banyak mengeluh, itu tanda dia tak sabar. Tanda dia tak sabar dan dia tak redha terhadap apa yang berlaku dalam hidup diri dia. Dia mesti belajar untuk meredai. Dia kena belajar untuk dia rasa lapang. Tak apa, Allah bagi, ada kebaikan lah tu yang Allah buat. Tu kita kena didik diri kita demikian. Ada hikmah lah tu dalam setiap apa yang terjadi. Ni kena dalam diri kita ni sentiasa ajar dan didik diri kita ni. Aku mesti sentiasa hidup berlapang dada. Berlapang dada dalam setiap ketika dan masa, dalam setiap apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dalam hidup kita.